Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton Inspirasi Ilmu, InsyaAllah pada kali ini kita akan membahaskan mengenai di mana Najd. Najd yang Nabi SAW nyatakan sebagai tempat timbulnya tanduk syaitan, tempat berlakunya fitnah-fitnah, dan tempat berlakunya gempa-gempa bumi. Ada di kalangan penceramah-penceramah yang menyatakan bahawasanya Najd ini daripada Mekah, seperti Ustaz Muhaizat. Boleh rujuk video beliau di description di bawah. Dan juga ada penceramah yang menyatakan bahawasanya Najd ini di Saudi, seperti Ustaz Wadi Anwar. Boleh rujuk juga video beliau di description di bawah. Persoalannya, adakah benar Najd itu di Mekah ataupun di Saudi ataupun di mana? Maka untuk menjawab persoalan ini, kita perlu merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan isu ini. Apa-apa isu pun, kita perlu rujuk kepada hadis-hadis yang berkaitan, keseluruhan hadis yang berkaitan mengenai sesuatu isu itu. Maka barulah kita akan dapati jawapannya. Maka marilah kita tengok hadis yang pertama berkaitan dengan Najd. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان رواه الشيخان وفي رواية لمسلم رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان ففي هذا الحديث لفظ المشرق. Terjemahannya daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar iaitu anak kepada Umar radhiyallahu anhu, iaitu namanya Abdullah, bahawa dia mendengar Rasulullah SAW ketika baginda menghadap ke timur, lalu bersabda, sesungguhnya fitnah muncul dari sini, sesungguhnya fitnah muncul dari sini, sesungguh fitnah muncul dari sini. 3 kali baginda Nabi SAW ulang ayat yang sama. Dari sinilah akan muncul tanduk syaitan. Riwayat Shaykhan. Apabila disebut Shaykhan, ketahuilah kita bahawasanya itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim, Imam Muslim menggunakan lafaz kepala kekufuran muncul dari sini. Dari sini munculnya tanduk syaitan. Tetapi di dalam hadis ini digunakan lafaz timur, iaitu Al-Mashriq. Maka the key point dia adalah timur. Kata kuncinya adalah timur. Timur kepada Madinah. Belum lagi jelas kepada kita timur Madinah itu di mana. Maka untuk menjelaskan hadis yang pertama ini, kita datangkan hadis yang daripada riwayat yang lain bagi menjelaskan maksud hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini diriwayatkan daripada Ibnu Fudail. An Ibnu Fudail an abihi qala sami'tu Salim bin Abdullah bin Umar yaqul ya ahlal Iraq ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأوماء بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض إلى آخر الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ. Daripada Ibnu Fudail, dari ayahnya, dia berkata, aku mendengar Salim bin Abdullah bin Umar berkata, wahai penduduk Iraq, wahai penduduk Iraq. Dia sedang bercakap dengan penduduk Iraq. Ya, perhatikan, inilah poin yang penting. Wahai penduduk Iraq, betapa peliknya kalian tanyakan tentang dosa kecil dan kalian melakukan dosa yang besar. Saya mendengar bapaku Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnah datang dari sini, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Dari sini timbul 2 tanduk syaitan dan kalian akan membunuh sesama sendiri. Sehingga akhir hadis. Ini riwayat daripada Muslim. Muslim meriwayatkan dengan lafaz ni. Maka kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini popular, famous, yang digunakan oleh penceramah ustaz-ustaz kita. Hadis ini daripada Ibnu Umar juga, Abdullah bin Umar. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجرنا
قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يماننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال الثالثة هناك الزلازل والفتان وبها يطلع قرن الشيطان رواه البخاري وترمذي وأحمد وفي هذا الحديث لفظ نجدنا. Terjemahannya daripada Ibnu Umar, ya, tadi pun Ibnu Umar, yang hadis pertama tadi, hadis kedua pun Ibnu Umar juga. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Allah, berkatilah Syam kami, ya Allah, berkatilah Yaman kami. Mereka berkata, ya Rasulullah, untuk najat kami juga ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berkatilah Syam kami, ya Allah, berkatilah Yaman kami. Mereka berkata, ya Rasulullah, untuk najat kami. Saya rasa dia berkata sehingga kali ketiga. Baginda ulang sampai kali ketiga. Di sana terdapat gempa bumi dan fitnah-fitnah, dan di sana akan timbul tanduk syaitan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ahmad. Baik, dalam hadis ini dia menggunakan lafaz najid, iaitu najid kami, najdina wa fi najdina, kepada najid kami juga wahai Rasulullah. Maka ketahuilah kita bahawasanya tempat itu Najd. Jadi kita tidak tahu Najd mana. Di sebelah timur Madinah, sekarang sebut Najd. Baik, kita datangkan lagi satu riwayat hadis yang lain yang menerangkan lagi kepada kita di mana sebenarnya Najd itu. Baik, riwayat ini daripada Ibnu Abbas. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina وبارك لنا في شامنا ويمننا فقال رجل من القوم يا نبي الله وفي إراقنا قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرك قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berkatilah pada gantang kami dan cupak kami, dan berkatilah pada Syam kami dan pada Yaman kami. Seorang lelaki dari orang ramai berkata, wahai Nabi Allah, dan pada Iraq kami, dan pada Iraq kami. Lagi sekali tuan-tuan, pada Iraq kami. Dan baginda bersabda, sesungguhnya di sana ada tanduk syaitan dan akan timbul fitnah, dan sesungguhnya kejahatan itu dari timur. Al-Haythimi berkata dalam Al-Mujma', At-Tabarani meriwayatkan dalam Al-Kabir, dan para perawinya adalah thiqah, iaitu terpercaya. Baik, di mana tuan-tuan? Di Iraq. Di Iraq. Hadis menerangkan Iraq, jelas kepada kita. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Kata-kata ulama mengenai Najd di dalam hadis sebelum munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab orang-orang mengatakan bahawasanya tanduk syaitan itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Astaghfirullahalazim. Kerana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dilahirkan di Najd Al-Yamamah di Saudi. Maka mereka mengatakan bahawasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah tanduk syaitan yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Jadi kita bawa kata-kata ulama mengenai Najd di dalam hadis sebelum munculnya Syekh. Sebelum Syekh lahir, sebelum Syekh muncul, membawa ajaran Tauhid, maka apa kata-kata ulama yang sebelum beliau? Kita tengok Al-Imam Al-Qattabi, seperti yang dilaporkan oleh Imam Ibn Hajar, Najd berada di arah timur. Sesiapa yang berada di Madinah, maka arah Najdnya adalah padang pasir Iraq, Badiatul Iraq, pedalaman Iraq dan sekitarnya. Itu adalah timur penduduk Madinah, kata dia. Dan makna asal Najd itu adalah kawasan tanah tinggi, berlawanan pula dengan makna Ghaur, iaitu kawasan tanah rendah. Adapun Tihamah termasuk kawasan tanah rendah, dan Mekah berada di Tihamah. Mekah berada di Tihamah. Tihamah berada di Ghaur. Ghaur ini maksudnya tanah rendah. Najd maksudnya tanah tinggi. Seperti kita di Malaysia ni, Genting Highland, Cameron Highland, itu adalah tanah tinggi. Maka dalam bahasa Arab, tanah tinggi itu disebut sebagai Najd. Najdul Yamamah. Iaitu Najdul Yamamah, Najd yang berada di dalam Saudi sekarang. Najdul Yamamah. Adapun Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan Najd ada lebih daripada 10 tempat yang menggunakan perkataan Najd, termasuklah Iraq dan Syam. Najdul Iraq wa Najdul Syam. Tanah tinggi Iraq dan tanah tinggi Syam. Jadi imam yang kedua, Al-Imam Ibn Abdul Bar, iaitu yang dikenali sebagai Hafizul Maghrib.
imam hadis yang sangat hebat daripada arah barat. Dalam kitabnya At-Tamhid, hadis ini adalah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi SAW dalam mengkhabarkan sesuatu yang akan berlaku selepas wafatannya, dan fitnah akan berlaku di sini. Maksudnya berlaku banyak-banyak fitnah, maka Nabi SAW mengkhabarkan akan muncul fitnah-fitnah daripada arah timur. Seperti itulah banyaknya fitnah-fitnah yang berlaku seperti perang Jamal, perang Siffin, pembunuhan cucu Nabi SAW iaitu Sayyidina Husain dan selainnya, seperti yang telah diingat oleh baginda Nabi SAW dalam fitnah-fitnah di Iraq dan Khurasan sehingga ke hari ini. Seterusnya, Al-Imam Al-Kirmani dalam kitab syarahannya bagi kitab Sahih Al-Bukhari, sesiapa yang berada di Madinah At-Tayyibah, selawat dan salam kepada penghuninya Nabi SAW, maka arah najatnya adalah padang pasir Iraq, Badiyatul Iraq. Padang pasir Iraq iaitu pedalaman Iraq, dan ia adalah arah timur penduduknya Madinah. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Fath berkata mengenai kata-kata Nabi SAW, kepala kekufuran dari arah timur. Ini menunjukkan mereka yang bersangkutan kufur itu adalah orang Majusi, kerana kerajaan Parsi dan orang Arab yang taat kepada mereka iaitu penduduk Iraq yang diperintah Parsi adalah dari arah timur kepada Madinah. Ketika zaman Nabi SAW, Iraq itu adalah jajahan kepada Parsi, dan Parsi Iran sekarang. Di Iran sekarang, Parsi menjajah Iraq dan Iraq sangat taat kepada Parsi kerana Iraq adalah tanah jajahan kepada Parsi. Nota penting, tidak ada seorang pun ulama dari kalangan salaf maupun khalaf yang mengatakan bahawa najat yang disebut di dalam hadis Nabi SAW itu adalah najat yang berada di Saudi sekarang, kecuali syubhah dan fitnah yang ditimbulkan di zaman ini selepas munculnya dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan tidak ada arah utara atau selatan ketika zaman Nabi SAW, kecuali yang ada hanyalah pembahagian arah kepada timur dan barat sahaja, seperti yang kerap disebut dalam Al-Quran, Al-Mashriq dan Al-Maghrib. Baik, seterusnya kita pergi kepada sebahagian kecil dari fitnah-fitnah yang berlaku di Najd Al-Iraq, seperti yang disebut di dalam hadis. Berlaku banyaknya fitnah-fitnah. Saya kumpulkan 14 fitnah-fitnah ataupun ujian ataupun bala yang berlaku di Iraq, dan banyak, dan lebih daripada 14. Tapi di sini saya senaraikan hanya 14. Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama, fitnah kepada Sayyidina Osman bermula di Iraq. Fitnah perang Jamal berlaku di Iraq. Sayyidina Ali karamallahu wajhah syahid di Iraq. Syahidnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di Iraq. Perang Siffin berlaku di Iraq. Fitnah Hajjaj, siapa yang tidak kenal Hajjaj, yang banyak berlaku pembunuhan dan perang yang berlaku di zamannya juga berlaku di Iraq. Munculnya Khawarij di Iraq. Munculnya falsafah dan penterjemahan buku falsafah Yunani dan Greek di Iraq. Munculnya seruan kepada ilmu kalam setelah mereka terjemahkan buku ilmu falsafah Yunani ini berlaku di Iraq. Muncul Mu'tazilah, Rafidah, Qadariyah, Jabariyah dan kumpulan ahli-ahli sufi dan tarikat-tarikat yang banyak menyimpang ini di Iraq. Dan kita tengok juga, sebab Nabi SAW menyebut gempa-gempa bumi berlaku di situ. Maka kita lihat gempa-gempa bumi yang berlaku di Najd Al-Iraq seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama mengenai gempa bumi, didapati tidak pernah berlaku gempa bumi di Hijaz, iaitu Najd Al-Yamamah di Saudi sekarang ni. Najd yang berada di Saudi, tidak pernah sekali pun berlaku gempa bumi. Sedangkan kebanyakan wilayah Iraq, iaitu Najd Al-Iraq, Najd Al-Iraq, tanah tinggi Iraq ini telah mengalami lebih daripada 1,500 gempa bumi yang berbeza dari tahun 1900. Iraq tidak pernah mempunyai balai cerak untuk mengukur kekuatan gempa bumi sehingga pada tahun 1979, apabila dah mereka memiliki balai cerak di Baghdad, maka mereka mula mengukur kekuatan gempa bumi dan mencerak gempa bumi. Pada tahun 1987 berlaku gempa, 1991, 1994 dan sekali lagi pada 1994 berlaku lagi gempa, dan seterusnya 1999. Sumber ini didapati daripada Jabatan Pemantauan Seismik pihak berkuasa Meteorologi Iraq. Jika kita tengok di sini di peta titik kegerapan gempa bumi di negara-negara Timur Tengah, kita dapati bahawa Madinah dan Najd ini tiada langsung titik-titik gempa bumi, sedangkan Iraq dan Parsi
Itu Iran sekarang penuh titik-titik gempa bumi yang berlaku di sana. Bagi menjawab rentetan syubhah-syubhah yang timbul, kita tengok syubhah yang pertama selalu dibangkitkan, iaitu Iraq lebih berada di utara Madinah dan Najd al-Yamamah berada di timur Madinah, tempat terbit matahari. Mereka mengatakan, ya, Madinah di sebelah sini, kemudian Najd berada lebih timur, iaitu tempat timbulnya matahari, sedangkan Iraq berada lebih utara. Padahal dia bukan utara, ya, hampir kepada utara, masih timur lagi. Apa jawapan kita kepada syubhat ini? Yang pertama, tiada arah utara dan selatan di zaman Nabi SAW kecuali timur dan barat, seperti banyak yang disebut di dalam Al-Quran, Masyrik, Al-Maghrib, Al-Masyrik timur, Al-Maghrib barat. Maka pembahagian arah di zaman Nabi hanya ada barat dan timur. Madinah di sini, maka apa yang berat sebelah timur maka dikira timur, dan apa yang berat sebelah barat maka dikira barat. Sama ada utara yang berat kepada timur maka dikira sebagai timur, ataupun selatan yang berat kepada timur maka dikira timur. Begitulah di sebelah barat. Dan matahari tidak terbit hanya pada satu tempat di sebelah timur kerana kedudukan bumi kita. Ketika matahari terbit betul-betul di atas garisan khatulistiwa, fenomena ini dipanggil equinox. Dan apabila matahari terbit di arah timur yang lebih utara atau selatan, fenomena ini dipanggil solstice Jun atau solstice Disember. Ketika solstice Jun, matahari akan terbit hampir dengan arah utara, sangat hampir dengan arah utara. Belum utara, tapi hampir kepada utara. Dan kemuncak solstice Jun adalah pada 21 Jun setiap tahun. Dan sebelum matahari kembali tepat di tempat asalnya, iaitu di garisan khatulistiwa pada bulan September, dan terus bergerak ke arah selatan sehingga kemuncak solstice Disember, iaitu pada 20 hingga 22 Disember setiap tahun. Dan orang harap apabila berlaku pergerakan matahari ini, berlakulah panas dan musim panas dan musim sejuk. Apabila berlakunya musim panas di Yaman, mereka akan pergi berdagang di Syam. Apabila Syam mula panas dan Yaman mula sejuk, maka mereka pergi ke arah negara Yaman. Maka kita tengok di sini, di gambaran yang kita ambil daripada Google Earth, kita boleh dapati di sini matahari terbit. Di tengah-tengah ini adalah Masjid Nabawi. Ini adalah solstice Jun ketika 21 Jun. Gambar pada 21 Jun menunjukkan matahari lebih ke utara. Dan gambar yang diambil pada 21 Disember, matahari terbit lebih ke arah selatan. Ya. Seterusnya, Dajjal muncul dari arah bumi timur yang disebut Khurasan. Dan Khurasan tidak betul-betul tepat di timur Madinah dan tempat tepat terbitnya matahari, tetapi tetap disebut timur oleh Nabi SAW. An Amr bin Huraithin an Abi Bakr as-Siddiq قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم مجان المطرقة. Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, beliau bersabda, Dajjal akan muncul dari bumi tanah yang berada di timur, yang disebut ia dengan nama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum-kaum yang wajah mereka sebagai perisai besi yang ditempa. Jadi kalau kita tengok di peta, Madinah timurnya betul-betul di Riyadh ataupun di Najd al-Yamamah di Saudi, tapi Nabi SAW menyebut Khurasan juga timur. Tidaklah timur itu tepat kepada timur, betul-betul timur, tetapi tetap juga Nabi SAW mengatakan bahawa Khurasan itu daripada arah timur. Seterusnya, syubhah yang kedua, iaitu mereka timbulkan syubhah bahawasanya tempat yang bernama Iraq belum ada ketika zaman Nabi SAW berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar yang meriwayatkan mengenai hadis di Iraq, dan Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis bahawasanya Iraq tidak ada ketika zaman Nabi SAW. Ini bersalahan, ini bertentangan. Maka nanti kita akan cari jawapannya. Sebelum itu kita baca dahulu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Wa qatan Nabi SAW qarnan li ahli al-Najd
وجحفة لأهل الشام وذي الهليفة لأهل المدينة. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم وذكر الإراق فقال لم يكن إراق يومئذ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat bagi penduduk Najd di Qaran, Juhfah bagi penduduk Syam, Zulhulaifah bagi penduduk Madinah. Berkata Ibnu Umar, aku mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah sampai kepadaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi penduduk Yaman dari Yalamlam kemudian disebut Iraq. Maka beliau menjawab, ketika itu belum ada Iraq. Maka ini sesuatu perkara yang berselisih di antaranya. Maka apa jawapan kepada syubhah ini? Kita bawakan jawapan kepada syubhah ini ialah Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahawa maksud tidak ada Iraq pada masa itu ialah orang Islam belum menguasai dan memerintah Iraq ketika itu. Dan tidak ramai orang Islam. Maka tidak ada keperluan menentukan miqat bagi Iraq. Bagi Al-Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Bar, iaitu Hafizul Maghrib, beliau mengatakan Imam Al-Mawardi dan ulama-ulama selainnya mengatakan tiada beza antara Syam dan Iraq pada ketika itu. Apabila disebut Syam, maka itu adalah Iraq juga, miqat bagi Iraq. Maka mengikut catatan sejarah, nama Iraq telah wujud sekitar tahun 6 Masih lagi. Kita semua tahu bahawasanya di Iraq itu ada tamadun yang tertua di dunia, tamadun Mesopotamia, iaitu tamadun yang tertua di dunia. Kemudian ada Babylon, taman tergantung Babylon, dan telah terbukti bahawasanya Iraq telah menggunakan namanya sekitar 6 Masih lagi. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata yang dimaksudkan Ibnu Umar dengan perkataan Iraq adalah Basrah dan Kufah kerana belum wujud keduanya sehinggalah pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Ketika zaman Umar membuka Iraq, maka ketika itu muncul dua tempat, dua akademi yang popular, yang sangat masyhur, iaitu Basrah dan Kufah, mengenai ilmu mereka, mengenai ilmu bahasa dan sebagainya. Mereka mengajar manusia ketika itu di Basrah dan Kufah. Maka apabila disebut Iraq, maka mereka merujuk kepada Basrah dan Kufah ketika itu. Apabila disebut Iraq, ketahuilah mereka bahawasanya itu adalah Basrah dan Kufah. Dan pada zaman Nabi SAW, Basrah dan Kufah tidak wujud lagi. Dan menurut pakar realiti saintifik membuktikan dan mengesahkan bahawa pada masa itu Iraq adalah Iraq. Tapi orang Arab mungkin tidak pernah pergi sana atau mereka tidak pernah mendengarnya. Dan banyak hadis Nabi SAW menyebut mengenai Iraq. Di antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Muslim. An Abdullah bin Hawalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satajiduna ajdadan jundan bisyam wa jundan bil Iraq wa jundan bil Yaman. Qala Abdullah faqultu khair li ya Rasulullah wa qala alaikum bisyam wa man aba falyalhaq bi yamanihi wal yastaqi min 'indi rabbih fa inna Allah azza wa jalla takaffala li bisyam wa ahli. Sahih Muslim. Boleh rujuk daripada Abdullah bin Hawalah bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, kalian akan mendapati kumpulan-kumpulan tentera, sekumpulan di Syam dan sekumpulan di Iraq. Di Iraq, Nabi SAW sebut sendiri, keluar dari mulut Nabi SAW perkataan Iraq. Sekumpulan di Yaman, berkata Abdullah, maka aku berdiri dan berkata, pilihlah kumpulan untuk aku, wahai Rasulullah. Maka baginda SAW bersabda, hendaklah engkau memilih Syam. Maka siapa yang enggan, maka bersatulah di Yaman. Hindarilah pengkhianatan di sisi Tuhannya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi jaminan kepadaku untuk negeri Syam dan penduduknya. Hadis ini dalam hadis Sahih Muslim, boleh rujuk. Kesimpulannya jelas Najd yang dimaksudkan dalam hadis adalah Najd al-Iraq, Najdul Iraq, tanah tinggi Iraq, dan bukannya Najdul Yamamah, dan bukannya tanah tinggi Yamamah yang berada di Saudi sekarang ini. Dan tanduk syaitan tidak timbul di Mekah, seperti mana dakwaan segolongan manusia, segolongan orang. Maka bahkan Mekah ini adalah tanah yang terbaik dan paling dicintai Allah dan Nabi SAW. Bahkan Nabi Ibrahim mendoakan Mekah. Dalam hadis Nabi SAW, an Abdullah bin Adi ibn Hamra annahu sami'a Nabi SAW yaqul wa huwa waqifun bil haswarati fi suqi Makkah. Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabba ila Allah wa ahabba ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa Tirmidzi wa sahahu. Daripada Abdullah bin Adi bin Hamra bahawa dia telah mendengar Nabi SAW berkata, sedang baginda berdiri Hazwarah, iaitu di pasar Mekah, demi Allah sungguh engkau wahai Mekah bumi yang terbaik dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Jikalau tidak aku dihalau keluar daripada engkau, nescaya aku tidak akan keluar. Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan dia mensahihkannya. Dan hadis Nabi SAW wa an Ibn Abbas qala Rasulullah SAW li Makkah ma athibaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Rawahu At-Tirmidzi wa sahahu. Daripada Ibnu Abbas
Beliau telah berkata Rasulullah SAW kepada Mekah, betapa engkau negeri terbaik dan dicintai bagiku. Kalaulah tidak kaumku yang mengeluarkan aku daripadamu, nescaya tidak aku duduki melainkan hanya di dalam engkau. Riwayat At-Tirmizi, dan dia mensahihkannya. Nabi SAW, para sahabat, ulama, tok guru dan para alim ulama kita mengatakan Najd itu adalah Iraq, Iraq, Iraq dan Iraq. Dan jika ada sebahagian orang mengatakan sebaliknya, maka kita ikutilah Nabi SAW, para sahabat, ulama dan tok guru kita. Walaupun dalil menunjukkan Najd itu adalah Iraq, bukan bermaksud negara Iraq itu teruk ataupun penduduk Iraq itu semuanya orang jahat, seperti dakwaan sebahagian orang yang maksudnya tanduk syaitan itu ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kerana beliau berasal daripada Najd al-Yamamah dan mereka menyangka Najd itu adalah di Saudi, padahal ianya di Iraq, di Najd al-Iraq, tanah tinggi Iraq. Dan mereka telah memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini sepatutnya tidak terjadi kepada orang yang menggelarkan diri mereka ulama, kepada mereka yang menggelarkan diri mereka itu ilmuwan. Kita kena jauh daripada fitnah-fitnah ini. Dan setakat ini sahaja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.